Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Nur Syahidah Jamsari dalam Duit Dimensi berorientasikan inovasi dan teknologi. Baiklah, sebelum kita ke segmen seterusnya, apa kata kita lihat dulu paparan menarik minggu ini. Sistem pengeringan suhu tinggi atau HTD tidak memerlukan rawatan bahan kimia. Teknologi ini mampu meningkatkan kestabilan kayu, menjimatkan masa pemprosesan sekaligus memastikan pengeluaran perabot berasaskan kayu getah lebih mesra alam. Kita ikuti di lab untuk mengetahui teknologi hijau bertaraf antarabangsa yang berjaya dibangunkan oleh Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM ini. Industri kayu kayan negara terutamanya pengeluar perabot berasaskan kayu getah sejak sekian lama berhadapan halangan serta syarat perdagangan ketat yang ditetapkan negara-negara maju untuk memastikan penghasilan pelbagai produk lebih mesra alam. Menyedari permasalahan itu, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, mengurat langkah menjalankan penyelidikan yang diketuai oleh Chu Keng Ten. We started alone first. We built the prototype kiln, which you can boleh nampak di frame lah. The prototype kiln, bukan commercial size kiln, prototype kiln, and we did some experimentation. But our experimentation is very much restricted because of the short of funding. Sebelum tu, we haven't actually got the funding. We already started the project running using Frame's money. And by the end of 2003 or 2004, somewhere around there, the funding started to come in. And then I employ Miss Sik, and I push him in to do postgrad study on this particular topic, high temperature drying of rubble. I use the project money to sponsor her to do her PhD in UKM. Kayu getah atau kayu sederhana lembut yang sering digunakan dalam pembuatan perabot sebelum ini perlu dirawat terlebih dahulu untuk memastikannya bertahan lama. Proses pengeringan kayu sebelum ini mengambil masa 10 ke 12 hari. Penyelidikan dilakukan FRIM yang melalui beberapa fasa akhirnya menemukan satu kaedah yang boleh menjimatkan kos dan mematuhi piawaian antarabangsa. Menggunakan kaedah HTD, kita dapat yang pertama kita ringkaskan kadar pemprosesan kepada satu step sahaja, mana kita tidak menggunakan bahan kimia dan kita akan sebagai alternatifnya kita akan menggunakan suhu tinggi sebagai rawatan haba untuk meningkatkan ketahanan kayu getah. Jadi proses ini mengambil 2 hari sahaja. Jadi berbanding dengan kaedah konvensional, kita dapat menjimat lebih daripada 80% masa pemprosesan. Suhu yang biasa kita guna untuk konvensional ialah lebih kurang, tidak melebihi 80 degree Celsius. Di mana kaedah HTD kita menggunakan suhu sehingga 150 degree Celsius. Jadi masa dia lebih pantas sebab suhu yang lebih tinggi dan juga kayu yang dihasilkan daripada kaedah ini juga lebih baik daripada kayu yang dihasilkan daripada kaedah konvensional. Kualiti kayu dia yang pertama dia nilai estetik dia lebih tinggi. Keduanya kekuatan dia juga kita dapati meningkat dan ketiganya kita juga dapati kestabilan dimensi kayu lebih tinggi berbanding dengan kayu yang dirawat dengan kaedah konvensional. Dalam proses rawatan kayu secara konvensional, bahan kimia yang kuat terutamanya borets ini bertujuan memastikan kayu tidak diserang serangga maupun ejen perosak seperti kumbang pengorek kayu maupun kulat. Bagaimanapun, penggunaan bahan kimia sebagai bahan pengawet terkesan mampu menjejaskan kesihatan manusia. Alat ini ialah dandang, yang dandang kita gunakan untuk menjana steam.
Sebab untuk kaedah HDD dijalankan dengan efektif, kita perlu menggunakan steam yang tinggi, suhu pada suhu yang tinggi. Jadi steam ni mampu menjanakan steam yang mencukupi untuk kaedah pemprosesan HDD. Jadi untuk yang ni untuk sumber bakar boiler ni ialah kita gunakan bahan sisa-sisa bahan kayu. Maksudnya lepas kita proses balak, kita gunakan sisa-sisa kayu untuk menjadi bahan bakar kepada untuk menjana steam. Masa kita start proses HDD ni, pada masa yang sama kita akan salurkan steam dan haba ke dalam tanur. Jadi proses ni berjalan serentak. Teknologi HDD yang dipelopori FRIM memberi alternatif rawatan kayu yang selamat digunakan dan memenuhi peraturan keselamatan dan piawaian alam sekitar antarabangsa. Ini dapat memastikan industri perabot dapat terus berkembang sekaligus dapat meningkatkan daya saing produk kayu tempatan serta mengukuhkan dominasi Malaysia sebagai pembekal utama serta menetapkan penanda aras bagi pemprosesan kayu yang berkualiti. Minggu hadapan, pengkomersialan teknologi HDD. Di sebalik pelbagai persepsi negatif masyarakat tentang coklat tempatan yang dikatakan tidak selazat coklat import, Muhammad Taufik tetap yakin potensi industri tersebut sangat cerah. Pecinta coklat yang inginkan kelainan dalam setiap suapan snack kegemaran ramai itu boleh mencuba sendiri keenakan coklat IQ keluaran FTNK Enterprise. Pengasasnya, pasangan suami isteri Muhammad Taufik dan Siti Fatimah Hidayah memulakan perniagaan homemade coklat pada awal 2013. Saya telah mengusahakan produk coklat IQ hampir 2 tahun setelah graduate daripada Universiti Islam Antarabangsa Gombak. Dan saya menceburi pelbagai bentuk bidang bisnes, termasuklah pernah menjual pizza, pernah menjual dadih dan sebagainya. Lalu kita membuat satu R&R bahawa ada bisnes yang kurang komitmen, sedikit komitmen dan dia memberikan impak yang besar. Dan kita melihat produk coklat IQ yang kita ketengahkan ini mampu untuk memberikan satu impak yang besar dengan komitmen yang rendah. Tambahan pula kalau kita melihat dari sudut jangka hayat coklat ini lebih daripada 1.5 tahun. Jadi ia merupakan satu makna kurang risiko bila kita menghasilkan coklat. Minat kepada rasa coklat yang menenangkan menjadi titik tolak kepada pasangan ini untuk memulakan perniagaan. Bermula dengan menjual coklat di kalangan rakan dan jiran di sekitar kawasan perumahan, kini coklat IQ telah dipasarkan ke seluruh negara termasuk Singapura. Keunikan coklat ini terletak pada gabungan 8 makanan sunnah yang terdapat di dalam ramuannya, iaitu ekstrak kurma, kismis, buah tin, delima, zafran, minyak habatus sauda, madu dan minyak zaitun. Coklat IQ mempunyai keistimewaan seperti aroma yang harum, tidak mudah dihurung semut, cair dan kurang manis. Selain itu, ia juga didatangkan dengan 10 perisai yang enak, antaranya kacang badam, biji rin beras, kacang hazel, pudina, oren dan strawberry. First, untuk pemasaran coklat IQ ni kita pasarkan melalui Facebook. Jadi kadang-kadang kita melihat pengguna Facebook dan keadaan kita kata suasana yang ada pada hari ini, maka kita memanfaatkan peluang yang ada. Tambahan pula medium Facebook ni medium yang percuma, jadi kita manfaatkan. Jadi dari situlah kita mula dengan Facebook personal, kemudian kita buat fanpage coklat IQ homemade untuk memasarkan produk coklat IQ ni. Dirumus dengan bahan-bahan mentah berkualiti tinggi, coklat IQ merupakan alternatif terbaik bagi penggemar coklat tempatan sekaligus mendapat manfaat daripada khasiat makanan sunnah yang terkandung di dalam ramuannya. Gabungan coklat hitam dan makanan sunnah menjadikan produk itu sesuai diambil oleh kanak-kanak, khususnya pelajar sekolah dan si kecil yang sedang membesar kerana ia membantu memberikan kesan positif terhadap kesihatan dan otak mereka.
Menurutnya, coklat yang dikeluarkan syarikat berbeza dengan coklat yang berada di pasaran. Dan kalau kita melihat hari ini tak banyak lagi syarikat-syarikat ataupun usahawan yang mengetengahkan coklat yang ada gabungan 8 makanan sunnah. Jadi setakat hari ini kita melihat persaingan itu tak lagi nampak kita kata persaingan yang banyak. Maka kita cuba memanfaatkanlah dengan kita berusaha untuk mengekalkan kualiti penghasilan produk coklat IQ ni. Dengan sambutan yang menggalakkan dari para pelanggan, tidak hairan jika syarikat mampu mengeluarkan 30 hingga 50,000 bar coklat dalam masa sebulan. Bermula dari proses memasak, membungkus sehinggalah melabel, semuanya dilakukan secara manual oleh kaki tangan FTNK Enterprise. Dengan usaha dan kerja keras yang ditunjukkan, usahawan ini percaya sedikit masa lagi jenama coklat IQ mampu bersaing dan berdiri sebaris dengan jenama coklat lain di pasaran, sama ada pasaran tempatan maupun luar negara. Kecanggihan teknologi masa kini memungkinkan penyelesaian kepada 1001 masalah. Mengawal had laju kenderaan, menjejaki kenderaan yang hilang. Antara kelebihan gadget ini yang diinovasi oleh sekumpulan anak muda. Kita ikuti paparannya. Kak Sana ni totally local product. Kami membangunkan Kak Sana dari scratch sehingga bermula tahun 2013. Kak Sana ialah kat mana? Kak Sana. That is the idea, the name behind Kak Sana lah. Pada tahun 2014 kami memenangi Teraju Superb dan kemudian pada 1 April antara pelanggan pertama kami kehilangan sebuah kenderaan di Flora Damansara pada pukul 5.30 pagi. Dan kami menjumpai kenderaan tersebut pada pukul 6.30 pagi, pukul 7 di Putra Heights. Di kejadian tersebut menyebabkan sistem Kak Sana menjadi popular dan sehingga kini kami membangun daripada consumer market personal tracking untuk kenderaan pengguna biasa kepada enterprise dan juga sektor corporate. Sektor corporate kami membangunkan fleet management system yang termasuk juga dengan GPS tracking. Maksudnya kita akan tahu bila kita perlu buat renewal untuk kenderaan, bila maintenance yang perlu dibuat, apakah bentuk maintenance yang telah dibuat, berapakah costing maintenance tersebut. Jadi dari segi total fleet solution, kami rasa kamilah antara yang pertama mempunyai kedua-dua sistem sekaligus dalam satu sistem. Kemudian kami juga membuat Kak Sana Shuttle, iaitu satu sistem untuk membolehkan pengguna-pengguna kenderaan, pengguna-pengguna bas melihat kedudukan bas. Jadi mereka tidak perlu lagi menunggu bas sejam atau setengah jam, kerana melalui smartphone mereka dah boleh melihat kedudukan bas tersebut. Sistem ini telah deploy di UTHM, University Tun Hussein on Malaysia, Batu Pahat, dan dalam trial di beberapa universiti lain. Kami berharap agar melalui pengalaman-pengalaman yang kami dapat melalui Kak Sana Shuttle bus tracking system ni, kami boleh deploy the same system throughout the nation. Kami merupakan sebuah incubator TPM yang di mana kami di Pulau menyertai TPM pada akhir 2013.
pada masa tersebut kami hanyalah berdua, saya dengan partner saya dan juga our developers. Dan pada 2013 semenjak itu kami mula berkembang pesat dan TPM memberikan kami sokongan dan pelbagai bantuan untuk membangunkan Kak Sana. TPM membolehkan kami menyertai persidangan dan juga exhibition tersebut. Kemudian TPM juga memberikan kami peluang dari segi business matching, di mana TPM menggalakkan agensi-agensi kerajaan dan juga badan swasta untuk menggunakan Kak Sana kerana pada pandangan mereka sistem yang kami buat ini adalah sangat baik dan jauh berbeza daripada sistem yang ada. Pada awal 2013 kami telah membuat R&D dan menggunakan 6 hardware daripada yang paling murah kepada paling mahal yang di-source daripada China, juga Taiwan dan Hong Kong. Namun daripada 6 hardware ni dalam masa 2 bulan 3 rosak. Jadi kami memang tak sangguplah menjual kualiti hardware yang berkualiti sebegini kepada customer kami. Jadi kami mula mencari hardware daripada Eropah yang berkualiti tinggi. Dan pada masa sekarang kami masih lagi menggunakan hardware tersebut dan kami yakin hardware ini adalah sangat baik dan terbaik di pasaran lah. Kemudian dari segi development, kebanyakan sistem GPS tracking yang ada di pasaran sekarang, mereka menggunakan white label solutions. Maksudnya solution ini diambil daripada luar dan mereka hanya menukar logo dan jual kepada customer. Namun kami develop Kak Sana daripada every single line of the code. So maksudnya sistem adalah sangat secure dan kami sepanjang masa kami akan improve sistem kami. Dari segi precision, kami menggunakan satelit GPS dan juga GLONASS. GPS semua orang tahu adalah satelit Amerika Syarikat, and GLONASS adalah satelit daripada Russia. Update the location of the car setiap 10 saat. Itu adalah frekuensi update yang paling laju dalam pasaran. Kami berharap Kak Sana dikenali ramai sebagai satu sistem GPS tracking yang termoden di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Perbadanan Nasional Berhad (PNS) berperanan menerajui industri franchise negara demi melahirkan lebih ramai usahawan dalam bidang franchise. Memasarkan produk tempatan dan mengembangkannya ke luar negara salah satu objektif PNS. Kita ikuti butirannya. Apakah kebersanan sistem franchise itu sendiri? Okey, di Malaysia sekarang ni ada berbagai-bagai franchise yang ada di Malaysia sekarang ni, dan ada franchise yang telah bermula berpuluh-puluh tahun dan ada yang baru mula. Jadi berkesanan franchise ni bergantung pada jenis penjagaan franchise tu. Ada di antara mereka dah kukuh, ada di antara mereka yang patut dikukuhkan lagi. Kalau kita lihat dari segi keberkesanan sistem franchise, kita lihat yang mana telah pun maju dan telah mempunyai daya saing untuk keluar negara. Saya kira mungkin satu elemen nak lihat keberkesanan adalah sama ada mereka telah pun keluar negara. Bukan saja dia berjaya untuk mendapatkan franchisee yang kukuh di Malaysia, tetapi mereka juga dapat franchisee yang kukuh di luar negara. Dan pada masa kini ada lebih daripada 50 syarikat yang telah pun berjaya untuk keluar negara. Dan alhamdulillah mereka telah pun berkembang di luar negara dan kita mengharapkan lagi ramai lagi usahawan-usahawan franchise yang ada sekarang ni akan memperkukuhkan lagi bisnes model mereka untuk mengakibatkan mereka ni lebih kuat untuk bertanding di luar negara. Okay, bagaimana dengan perkembangan industri franchise sekarang ni? Dari segi perkembangan industri memang positif. Memang ada peningkatan dari segi penjagaan franchise di Malaysia. Dan saya kira PNS bukan saja lihat dari segi franchise yang ada, tapi kami juga lihat dari segi penjagaan-penjagaan yang baru, yang kecil, yang mana kami dapat bantu untuk jadikan franchise. Dan dalam program kami yang kita panggil BIT, Business and Transformation,
kita memilih syarikat-syarikat yang kecil untuk dibimbing dan dibantu untuk mereka jadi penjagaan franchise. Dan ianya mengambil masa yang begitu lama, bukan sehari dua. Dan program kami dengan mereka adalah merangkumi lebih kurang 3 tahun sebelum mereka berjaya menjadi franchisor. Dan kami bantu di mana kami mampu bantu dari segi kewangan, dari segi ilmu melalui Akademi Franchise, Akademi PNS. Dari segi peratusan kejayaan sistem franchise ini berbanding dengan sistem lain. Kalau kita lihat dari segi prinsipnya, kalau kita lihat franchise bukan saja di Malaysia, mungkin dari segi worldwide dianggarkan kalau kita mula meniaga hari ini satu perniagaan apa-apa perniagaan pun, keberangkalan besar dalam masa 5 tahun 80% akan gagal dan hanya 20% yang akan masih meniaga. Tapi dianggarkan kalau kita meniaga dalam sistem franchise dalam 5 tahun, keberangkalan besar hanya 20% yang akan gagal dan 80% yang akan berjaya. Itulah beza di antara sistem franchise dan sistem biasa atau perniagaan biasa. Kerana melalui sistem franchise, ada mereka yang akan bantu kita untuk melihat perniagaan kita supaya berjaya. Dan perniagaan-perniagaan yang kita pilih untuk menjadi franchisee, mereka ni telah pun meniaga. Bukanlah mereka baru meniaga, mereka telah pun meniaga dan mereka telah pun berjaya. Dan oleh kerana kejayaan mereka itulah mereka memfranchisekan perniagaan itu. Di mana mereka nak cuba memberi peluang bagi mereka-mereka yang meniaga untuk mengait keuntungan sebagaimana mereka dapat. Dan bagi mereka yang nak meniaga ni, kena teliti. Kena mengkaji perniagaan apa yang kita nak masuk. Kena tengok siapa di belakang perniagaan itu supaya memastikan bahawa struktur franchise dia memang kukuh. Barulah kita niaga dalam perniagaan itu. Jangan kita tengok saja dan masuk. Selalunya orang datang jumpa saya, soalan pertama datang jumpa saya, dia tanya, nak berniaga apa? Kalau soalan begitu ditanya kepada saya salah lah. Sebagai seorang yang nak berniaga, kita patut tahu apa yang kita nak berniaga. Kerana ianya berdasarkan minat kita sendiri, bukan berdasarkan apa yang orang nak buat, kita ikut saja. Tak. Kita kena memahami apa yang sesuai untuk kita. Dan barulah kita masuklah perniagaan yang sesuai dengan kita. Pada masa kini, saya kira kebanyakan orang dalam sistem franchise adalah dalam F&B, permakanan, kedai dan sebagainya. Dan tak salah saya lebih kurang 34% adalah dalam perniagaan F&B. Soalan seterusnya, apakah masalah kelangsungan yang sering dihadapi dalam kalangan usahawan franchise yang menceburi bidang ini? Saya rasa dalam apa-apa yang kita buat tu, perniagaan adalah bukan satu perkara yang kita laksanakan dalam jangka pendek, jangka panjang. So kita kena pasti apakah perniagaan yang boleh melalui proses jangka panjang itu. Janganlah kita pilih perniagaan yang mana hanya sementara waktu. Kerana selalunya sistem franchise adalah di antara 5 ke 10 tahun duration dia. So pilihlah perniagaan yang akan mengharumi waktu-waktu itu. Dan selalunya bila orang berniaga ni, kita lihat sama ada kita ni memang semangat kita kuat. Kerana dalam satu perniagaan ni, dia ada naik turun dia. Ada hari dia hari baik, ada hari dia hari tak baik. Dan ada berbagai-bagai perkara yang mengakibatkan sama ada ia baik dan tak baik. Kepada mereka yang tak ceburi dalam bidang perniagaan, kalau mereka nak berniaga, saya sarankan mereka supaya kaji perniagaan yang mereka nak kecimpung itu dulu. Lihat latar belakang perniagaan-perniagaan yang mereka nak berkecimpung. Pilihlah yang terbaik, yang bersesuaian dengan jiwa mereka sendiri. Dan sekiranya mereka perlukan bantuan daripada kami, datang jumpa kami. Sama ada bantuan itu dari segi ilmu, boleh datang cari PNS Academy untuk dapatkan ilmu. Dan timbalah ilmu itu dulu sebelum kita nak masuk dalam perniagaan. Kalau harapan saya kepada mereka nak masuk dalam bidang franchise, tentukan bahawa mereka faham apa itu franchise sebelum mereka masuk. Kerana franchise ni adalah macam satu perkahwinan. Di mana bila kita masuk tu, kita ada 5 tahun yang kita terpaksa ikuti franchisor dan sebagainya.
Kita tak boleh nak suka-suka berhenti dan sebagainya. Kita nak ikut aturan-aturan yang diarahkan. Dan setelah kita dah tentukan penjagaan mana yang bersesuaian untuk kita, pilih pula tempat-tempat yang bersesuaian untuk berniaga. Bersesuaian untuk kita untuk berniaga supaya kita tahu bahawa ianya kemungkinan besar akan mendatangkan keuntungan untuk kita. Okay, baiklah, terima kasih Datuk dengan kupasan itu tadi. Okay, saudara, sekian sahaja untuk segmen Di Isu untuk kali ini. Inovasi dan teknologi dalam dimensi yang diorientasikan dengan betul mampu membawa kesejahteraan kepada kehidupan sejagat. Teruskan mereka untuk kebaikan bersama. Duit berakhir di sini. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye.